بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita meneruskan pengajian kita dengan surah baru pada hari ini selepas kita selesai mengikuti kepada surah yang ke-40 surah Ghafir di mana Allah menjelaskan kepada kita bahawa Allah ini pengampun. Kita perlu mengambil peluang itu selagi hayat di kandung badan untuk kita selalu memohon keampunan dan meminta Allah memohon ataupun menerima taubat kita sepanjang hidup kita ini. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Sihat ya. Alhamdulillah Kita dah masuk 15. Betul. Dan kita nak menjengah ke nuzul Quran. Subhanallah Safas. InsyaAllah ya, amat mudah juga dia betul, sebenarnya Safas. dan cakap tentang nuzul ini ada kaitan dengan surah ini betul, ya, yang kita akan baca dalam ayat yang kedua. Betul. Dan bercakap tentang nuzul Quran Ustaz ya, sebenarnya antara aktiviti yang biasa Ustaz laksanakanlah kalau nuzul Quran, apa yang Ustaz bayangkan yang diharapkan dapat kita hidupkan? Antaranya yang boleh kita hidupkan sudah pastilah kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada hari itu. Dan menariknya kalau boleh nuzul Quran pada kali ini kita mungkin boleh pilih satu surah. Satu surah yang kita cuba hafal seboleh yang boleh dan tadabbur dia, fahami dia. Ya, masya-Allah. Mungkin satu ketika nuzul Quran kali ini boleh memilih salah satu topik ataupun salah satu episod Quran Time. Betul. Untuk diikuti bersama dengan sekeluarga hari cuti kan? Hari cuti. Kan? Jom kita tengok halaman ini, masing-masing catat. Okey, awak tak apa, nanti kena bentangkan contohlah mana aktiviti dia. Boleh kan? So ada kelainan yang betul. Subhanallah. Sebenarnya pada bulan Ramadan ini boleh saja memberi galakan-galakan ini, betul. Bagi hadiah sikit pada anak-anak ya. Di samping kalau katakan biasa orang kata duit raya ya. Tapi duit raya kali ini, hadiah raya ini betul. Adalah disampaikan pada bulan Ramadan kerana menghidupkan Ramadan ini sendiri ya. Jadi ini adalah antara aktiviti yang boleh kita isikan ya, kreatif berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan ataupun mengqama Ramadan, barang siapa yang berpuasa ataupun yang mendirikan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh muhasabah, Allah akan ampunkan. Ini yang kita perlu ya, ma taqaddama min dzambih, daripada dosa-dosa yang lepas, untuk si ayah, untuk si ibu, untuk ahli anak-anak kita, satu seruan yang perlu kita laksanakan bersama. Hari ini kita ingin mengikuti pada halaman 477. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 477. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kita akan melihat bagaimana Allah memberikan penekanan ya, satu hadiah yang hebat, penurunan kitab Al-Quran dalam bahasa Arab dan kandungannya berita gembira serta peringatan. Kemudian diikuti dengan ayat 5 hingga 8, berpalingnya kaum musyrik daripada Al-Quran dan sifat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sebagai ikutan, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diikuti oleh manusia sejagat. Diikuti pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan kuasa dan kebijaksanaannya dalam menguruskan alam semesta ini. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 8 terlebih dahulu, memulakan surah Fussilat, surah Makkiyah, surah yang ke-41 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah,
Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang terus menyuburkan hati kita, jiwa kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulakan bacaan di awal surah Fussilat ini, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8, insya-Allah dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 8 sebentar tadi daripada surah Fussilat. Terima kasih Ustaz ya, di mana kita sama-sama ya memulakan surah Fussilat. Apakah maksud Fussilat ini? Surah yang dijelaskan ya, sesuatu yang dijelaskan. Nama lain bagi surah ini Ustaz ialah Hamim tu As-Sajdah. As-Sajdah. Ya, kalau kita tengok ada surah As-Sajdah surah 32, tapi yang membezakan dengan surah As-Sajdah dalam surah ini ada Hamim ya. Ini adalah kumpulan surah Hawamim yang kita sudah bermula dengan surah Ghafir, diteruskan oleh surah Fussilat dan surah-surah yang ke depan yang kita akan belajar insya-Allah. Jadi pada surah ini kita melihat, kita bermula dengan surah ayat yang pertama Hamim, iaitu yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak tahu kitalah Ustaz. Ya, kita tak tahu. Dengan sikap merendah diri kita akan dibukakan kepada pelbagai pintu hikmah daripada apa? Daripada tanzilum minar rahmanir rahim, daripada kitab yang diturunkan iaitu Al-Quran daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca dalam surah Fatihah awal tadi bahawa Allah lah yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang mentadbir alam ini. Maka bila kita melihat kepada salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan Al-Quran ini, tanzil diturunkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang kedua. Perkataan tanzilum itu bila ada tanwin Ustaz ya, bila ada tanwin itu melambangkan kepada apa? Kehebatan apa yang diturunkan itu. Ya, prosesnya, isinya dan sesiapa sahaja yang bersama dengan tanzil ini, maka ia akan menjadi orang yang hebat di sisi Allah SWT. Itu sebabnya bila kita melihat bulan yang diangkat kerana berkaitan dengan Quran, namanya Ramadan. Ya, bulan diturunkan daripada langit atas ke langit bawah. Malaikat yang menjadi ketua, yang menjadi yang amat mulia di kalangan para malaikat, nama dia Jibril ya, kerana membawa Al-Quran. Rasul yang diangkat mulia kerana apa? Kerana bersama Al-Quran itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok malam Ustaz ya, malam yang dimuliakan Lailatul Qadar itu kerana ia adalah ulang tahun tentang penurunan Al-Quran. Jadi sudah tentunya apabila kita membaca Al-Quran, kita adalah orang-orang yang menempah kemuliaan daripada siapa? Bukan daripada manusia tetapi daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang ketiga Allah menyatakan kitabun fussilat. Ya, salah satu daripada sifat kitab ini, ya, kitab ini adalah fussilat, dijelaskan dengan secara jelas Ustaz ya, dijelaskan secara terperinci. Dan kalau katakan kita nak memahami fussilat ini adalah memecahkan ataupun mengasingkan apa yang ingin diterangkan itu secara berdikit-dikit, sedikit demi sedikit dan mudah difahami. Ya, kalau katakan dalam My Quran Time Ustaz ya, kita boleh je cakap dengan laju. Kalau laju tu ialah kita akan menerangkan kepada Fussilat dan ayat yang ketiga ni dia laju perkataannya, akhirnya tak faham. Jangan ya, tak faham. Tapi kalau kita terangkan satu demi satu, kadang-kadang ada juga yang kata laju lagi Ustaz. Jadi kalau laju lagi tu mungkin kalau ada teknologi kena slowkan sikit suara tu, ataupun kita pause kejap ya, kita ulang balik. Saya pun baru ni Ustaz ya, bila ada rasa keliru nak baca ayat jannatinil lati kan. Jadi pergi tengok pada misyari ataupun kepada imam yang baca, dengar dia pause kan, ulang balik semula. Itu kaedah kan zaman ini untuk kita sama-sama fussilat ya, mendengar dengan jelas. Ayatuhu Quranan Arabiyan, ya, kitab ini diturunkan dalam bahasa Arab untuk mereka yang ingin mendapatkan ilmu, yang ingin mengetahui. Jadi pelajaran penting daripada ayat ketiga ini, belajar bahasa Arab Ustaz. Masya-Allah. Belajar bahasa Arab ya. Bagi tuan-tuan mungkin ada yang kata bahasa Arab ni susah, dia kata. Kan? Tapi sebenarnya bahasa Arab ni kalau eja contohnya kitabun, memang bunyinya kitabun Ustaz. Tapi kalau katakan bahasa Inggeris COLOR, bunyinya apa Ustaz? Kalau ikut ejaan tu kan, kalau jadi kan? colo je. Colo je. Kalau tu pun masih dah dekat dah tu. Ya. Nak cerita je bahasa Inggeris lebih susah lagi daripada bahasa Arab. Betul. Tetapi boleh ramai orang yang berbahasa London ataupun bahasa Amerika, US ini Ustaz ya. Kerana apa? Kerana daripada sekolah rendah lagi memang dah belajar sampai sekolah menengah sekitar 11 tahun. Tak pandai jadi pandai ya. Tetapi bahasa Arab ini kurang sedikit diberi perhatian. Jadi kita cuba
Kita cuba, dan bagi cikgu-cikgu penghubal dasar, bagi pendidikan, kita doakan agar kalau boleh bukan hanya orang nak belajar agama sahaja belajar bahasa Arab, ya, tetapi dedahkan ya bahasa ini, ya, kerana apa? Kerana bila kita ada akses kepada bahasa Arab ini, kita akan jadi liqaumi ya'lamun, kaum yang ingin berilmu, yang ingin mengetahui. Kita akan jadi orang yang mendapat akses kepada pelbagai ilmu saatnya yang boleh digunakan dunia sampai ke akhirat. Ini adalah lebih untung berbanding dengan kalau kita hanya dapat memahami ilmu di dunia sahaja. Basyiran wa nadhira, ya, biasanya basyiran wa nadhira ini adalah penerangan tentang Rasul, ya, iaitu memberi khabar gembira dan memberi khabar amaran. Tetapi ini adalah sifat Quran. Jadi nak ceritanya apa? Ceritanya ialah Ustaz bahawa Quran ini ada khabar gembira dan juga amaran. Rasul memberi khabar gembira, amaran. Jadi Rasul ini berakhlak dengan Quran, dan kalau kita nak bercakap dengan manusia pun sama Ustaz. Ya, kita kena guna pendekatan how-nya itu bagaimananya khabar gembira dan juga memberi amaran. Jangan asyik kata neraka je ataupun salah ya, maratan ukhra je, ya, tetapi bagilah tahniah sikit. Tahniah dah baca Quran, ya. Tahniah dah habis satu juzuk, ya. Berbanding dengan kita hanya fokus baru satu juzuk. Ya, Safas. Auzubillah saja setengah jam macam mana, Safas? Betul, kan tadarus ramai kan, ada 15 orang. Auzubillah saja dahlah, kawan tu setahun sekali baru nak mengaji. Tiba-tiba kita dah terus. Awak ni auzubillah mau tak betul macam mana? Allahu akbar. Drop semangat ni Allahu akbar, dia punya water face, water face, okey, air mukanya. Jangan macam tu, Safan. Sebenarnya memang ada Ustaznya, sebenarnya bila saya berkongsi dengan Datuk Samudin ni, yang membawa idea tentang Quran Time ini bersama dengan Jakim, beliau kata bahawa bila pergi ke Indonesia belajar sekali lagi, ya, belajar sekali lagi tu, kerana ustaz tu kata baca teruskan, kan, walaupun ada salah teruskan, pasal akan bertemu lagi. Jadi kalau sampai setengah jam auzubillahi minasyaitanirrajim, besok tak datang lah. Besok tak datang Ustaz. Iqra 1 tu sampai 1 tahun, dia tidak menjadi basyir, ya, sifat al-Quran, sifat Rasul yang disampaikan pada ayat yang keempat. Walaupun ada khabar gembira dan juga peringatan, tetapi fa'arada aktsaruhum, ramai yang berpaling, fahum la yasmaun, mereka itu tidak mendengar. Ya, ini Allah highlightkan kerana mendengar ini perkara penting, tapi mendengar bukan sekadar kepada kita bercakap ini Ustaz, ya, tetapi mendengar message kebaikan untuk menuju pada Allah SWT. Dengan mendengar, kita akan dapat akses kepada pelbagai ilmu. Dengan mendengar, kita akan dapat anugerah yang paling hebat, iaitu tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi sebabnya mendengar ini penting. Kalau tuan-tuan tutup mata pun apabila tengok My Quran Time ini, kita pasang audio ni saja pun sudah memberi kesan Ustaz. Dengar Quran kan, kita dengar daripada tak dapat bunyi misyari pun dia ada sikitlah Ustaz kan. Ya, tapi kalau tengok saja misyari dalam YouTube ke, dia tak dapat. Cuba sikit. Ya, kita cuba nanti rasanya insya-Allah, ya. Baik, ayat yang kelima kita nak baca sekali lagi. Yang ini kita tak nak jadikan sebagai akhlak kita. Allah bawakan dalam ayat yang kelima ini sebagai peringatan. Kita baca bersama. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya setuju sangat dengan kata Al-Fadil Ustaz Faz tadi, mendengar. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, saya suka dengar. Bukan pergi duduk khusyuk dengar, tak, sambil main. Tapi muazzin Bilal masjid tu dia pasang kaset mengaji. Jadi kita dengar. Dan itulah yang saya suka sangat, taranum atau bacaan itu. Saya nak baca ni ayat yang kelima. Jom kita baca sama-sama. Jap saya kongsikan apa nama imam dia. Jom kita baca dulu ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqur wa fi adhanina waqur wa min bainina وبينك حجاب فاعمل إننا
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang kelima, dan mereka berkata hati kami sudah tertutup daripada apa yang kau seru kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat. Dia bagi alasan Ustaz. Dua alasan yang mereka kata. Yang pertama, hati mereka ada akinnah, tertutup ya, dan yang keduanya ialah pada pendengaran mereka ada waqr, iaitu tersumbat. Dia bagi alasan ya, sebenarnya bagi orang yang nak percaya, nak beriman, bila diminta untuk iman dengan Al-Quran, nak belajar Quran, Ustaz ni nak tadabbur, jangan cakap awal-awal kata tak boleh lah Ustaz, susah. Awal-awal dah segap, bahasa Arab susah, baca Quran susah, yang senang ni apa? Kan? Sebenarnya ialah mulakan dulu dengan apa? Dengan insya-Allah Ustaz. Yang tolong doakanlah dimudahkan. Dan cikgu pun kenalah bagi basyiran wa nadhira. Insya-Allah ya tuan-tuan sekalian, kita ada disiplin kita, itu nadhir, tetapi basyir perlu dimulakan dahulu. Kerana apa? Kerana ini kaedah Rasul ketika menyampaikan. Dan bagi mereka yang mendengar, jangan bagi alasan ya, jangan bagi alasan bahawa tak boleh lah, ada sumbat lah, susah lah nak dengar ustaz ni, tak ada nafas tak ada nafas, tak ada suara, ya. Jadi perkara-perkara itu kita belajar daripada ayat yang kelima, bahawa jangan bagi alasan. Kerana bila bagi alasan ini menyebabkan ada hijab, ada dinding ya, sehingga kan seseorang itu tidak boleh beramal secara optimum, boleh baca, boleh tadabbur ustaz ni, boleh faham perkara-perkara ini boleh dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan fasala ya, memisahkan, menjelaskan. Inilah ya perkataan menjadi asas kepada perkataan fussilat, dijelaskan, dipisahkan secara jelas. 43 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Quran ini adalah sesuatu yang jelas. Ia memisahkan perkara yang batil dan juga yang hak, dan ianya mudah ya difahami. Walaupun seseorang itu tidak faham bahasa Arab, ia boleh difahami, apatah lagi kalau ianya ada bahasa Arab. Jadi ini insya-Allah kita akan lihat lagi bagaimana seruan untuk kita beri perhatian, jangan sampai kita terhijab daripada Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujudnya. Dapatkan yang original ya, daripada Abang Hijaz. Dia punya chorus tak berani dah sambung. Takut lari sangat nanti. Jadi itulah kita berada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, insan-insan yang kita sayang, insan-insan yang kita kasih, bila dia bersama dengan kita, kita tak hirau sangat. Tapi bila dah tak ada, ya Allah, teringatnya, ya Allah, rindunya, ruginya dulu kalau tak khidmat betul-betul, ruginya, sayangnya. Allah. Begitu juga dengan Ramadan. Kadang-kadang setelah 14 hari, 15 hari berlalu ni, kadang-kadang kita termenung juga kan. Alangkah ruginya 10 yang pertama itu, saya 2 rakaat pun tak solat tarawih. Allahu Akbar kan. Dah tinggal separuh yang kedua. Mudah-mudahan tak apa, Allah bagi lagi ruang kita, terdetik dalam hati kita untuk kita terus mendirikan Ramadan Safazah dengan baki-baki yang paling kita kira fasa yang paling semakin penting ya betul. Dan jangan sampai kita putus asa lah Ustaz. Allah betul ya, dah lepas, yang dah terlepas tu lepas ya, tapi yang hujung ni jangan jadi lepas juga kan ya. Jadi di hujung-hujung ini kita kuatkan istilahnya istiqamah sebenarnya di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca sebentar tadi. Namun kita ikuti dahulu tajwid kita Ustaz. Safas, kita singgah sekejap paparan tajwid kita. Nak kongsi hari ini, nak ulang kaji apakah yang perlu diberi perhatian, iaitulah menjelaskan huruf yang bersifat lemah seperti huruf ha dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annama ilahukum ilahu wahidun
fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Surah Azim. Iaitulah huruf ha dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antaranya kalimah ilahukum. Ilahukum kena jelaskan. Huruf ha pertama sekali kenal pasti dulu dekat mana tempat keluar dia. Di pangkal halqum kita kan, rongga kerongkongan kita ni ha duduk bawah sekali kan. Pangkal ni kan bukan permulaan, pangkal. Ha dengan hamzah a. Dijelaskan ilahukum. Sebab ada setengah baca dia tak bunyi, dia bunyi ilahukum hukum hukum ha. Lepas tu ilahu yang kedua. Ilahu, kemudian terus lagi jumpa lagi ilaihi, ha yang baris bawah pula kan, ilaihi. Jangan kita samarkan dia, ilaihi was, tak jelas bunyi ha tu, ilaihi was kan, hi. Dan yang terakhir wastaghfiruh, waqaf tu dengan huruf ha, jangan kita tinggalkan dia, wastaghfiruh tak bunyi ha, wastaghfiruh kan. Tapi jangan ada setengah tu Ustaz Fas, dia terlalu nak tekan kan, wastaghfiruh. Itu jadi tersedar semua tu kan. Itu tak bagus lah, tak betul pun. Maksudnya kena sergah tu tak betul lah. Wastaghfiruh. Macam tu saja. Itu bukan dia baca cara tadi jiharkah Ustaz ya. Itu jerkah. Itu jerkah Safas. Bukan bacaannya. Betul Safas. Selamat mencuba insya-Allah. Wallahu a'lam, moga bertambah baik bacaan al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Terus belajar insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar yang bercakap tadi tentang jangan ditekan lebih-lebih Ustaz ya. Al-Quran ini adalah sumber ketenangan. Jadi baca tenang-tenang sahaja ya. Kita doakan pada bulan Ramadan ini tenang-tenang itu, termasuklah jangan cepat langgar segala traffic light nak semua. Nak kejar khatam dia kata. Pasal nak kejar khatam. Jangan. Jadi ini ada adab kita bersama dengan Al-Quran, tak apa, tak khatam pun, betul, tak habis pun tak apa. Yang pentingnya ialah kita cuba yang terbaik, berikan hak-haknya. Moga-moga ia menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Sebentar tadi kita sudah membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-8 Ustaz ya. Betul, kita sudah pun melihat 5 ayat pertama, dan pada ayat yang ke-6 itu diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang merendah diri ya, merendah diri sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi ya, bahawa sebenarnya Nabi diajarkan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya ya, bahawa aku ini manusia biasa yang diberikan wahyu kepadaku, bahawa sesungguhnya Allah itu adalah Esa, ilahu wahid. Ini respon kepada mereka yang kata bahawa susahlah nak dengar kan, hati kami tertutup dengan apa Quran yang dibawa. Mereka mohon, minta, mencabar untuk mukjizat yang pelbagai. Dalam surah sebelum ini Ustaz ni sampaikan ada yang kata mengapa tak ada macam Nabi Musa, ada tongkat, ada apa sebagainya. Sebenarnya ketentuan untuk mukjizat ini adalah bukan daripada nabi manusia biasa. Ya, yang diberikan wahyu itulah yang dibawakan, yang disampaikan. Dan apakah seruan kepada semua manusia? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamah dalam beribadah dan juga selalu mohon ampun pada Allah SWT. Itu yang kita kena doa Ustaz ya. Betul, selalu kita istiqamah dalam Ramadan ini, awalnya, tengahnya, sampai ke hujung. Ya. Penting kerana apa? Kerana ini adalah tanda kita beribadah bukan pasal Ramadan. Betul. Kita beribadah kepada Ilahu wahid. Kalau tidak nanti kita lah, untuk saya Ustaz ni nak ingatkan, Ramadan ini kita betul-betul Syawal itu kita balun segala-galanya ya, yang kita doakan. Kita paling kurang pun ialah perkara-perkara fardu itu kita jaga sebenar-benarnya dan mengelakkan perkara-perkara dosa dan maksiat. Ini yang di hujung itu, bila istiqamah ini Allah suruh kita untuk wastaghfiruh, untuk mohon keampunan kepadanya. Dan celakalah ya kehinaan kepada orang-orang yang syirik, iaitu buat sesuatu itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat pada ayat yang ke-7 sebenarnya, alladzina la yu'tuna zakah. Ciri orang yang musyrik yang kita doakan kita jauh daripada sifat ini. Yang pertama, tak nak buat zakat Ustaz. Tak nak tunaikan zakat. Dan yang keduanya, tidak bersyukur ataupun ingkar kepada hari akhirat. Mengapa zakat? Kalau kita melihat kepada surah Fussilat ini, dia surah Makiyah. Jadi zakat ni tak ada lagi Ustaz ni. Zakat ini difardukan di Madinah ya, bila Nabi dah berhijrah ke sana. Tapi nak ceritanya ialah pembersihan diri ya, pembersihan diri ini satu, dan yang kedua pembersihan harta ini penting kerana bab harta dan diri ini tidak dikisahkan oleh orang-orang yang syirikkan pada Allah SWT. Yang penting dia balun saja apa saja yang dia kehendak dalam kehidupan ini, dan dia tak fikir panjang.
tidak fikir pada hari akhirat, apa yang saya buat sekarang, apa yang dimakan, diminum, diambil, semuanya dia tak kisah fikir apa kesannya jangka masa panjang. Itu sebabnya ayat ke-8 kita nak baca sekali lagi dan kita terus sampai ayat yang ke-11 sebagai motivasi kepada kita. Ya, kalau nadhir pada ayat yang ke-7, Bashir pada ayat yang ke-8 untuk sama-sama kita baca dan kita teruskan sampai ayat yang ke-11 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita menyambung ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-11. Kita dah baca sebanyak 477 muka surat. Allahu Akbar. Tak pernah lagi Safaz dalam jadual kita kan mesti nak baca tahun ni. Tak, inilah peraturan ataupun inilah aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kesempatan kepada kita di sebalik banyak ujian dalam kehidupan kita. Allah datangkan nikmat yang sangat besar ini dan tinggal sikit je lagi sikit nak habis dah. Tinggal sikit Ustaz. Dan kemudian pasal ayat istiqamah tadi tu, lepas habis tu kena teruskan juga. Terus. Insya-Allah Safaz. Insya-Allah. Jom kita baca ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-11 dengan bacaan murattal jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-8 hingga 11 untuk Allah memberitahu kepada kita. Kalau tadi Ustaz ya bercerita tentang orang yang kufur ya kepada Allah, yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila tidak menunaikan zakat dan juga tidak ataupun kufur kepada hari akhirat. Orang yang tidak musyrik iaitu orang beriman, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah ganjaran yang tidak putus-putus. Tidak putus-putus ni penting terutama Ramadan. Masya-Allah. Nak puasa ni macam kena putus air, putus makanan kan. Biasanya bagi peniaga sebulan ini kedai makan
dia memang boleh buat untung Allah. kan, tapi sebulan ini susah. Betul. Susah tetapi waktu siang lah, waktu bazar nanti boleh juga jual ya. Nak ceritanya ialah bagi orang beriman dan beramal soleh, kerana dia nak beramal soleh mengikut kepada suruhan daripada Allah SWT, mungkin dua-dua ini terputus Ustaz ya, tak dapat apa yang dia inginkan kerana ingin mengikut panduan daripada Allah kerana imannya, tetapi di akhirat nanti ganjaran tidak putus. Malah lebih daripada itu, mungkin kalau kita baca Quran Ustaz ya, bila kita baca mungkin kadang-kadang suara apa Ustaz, suara tak ada, suara ada kan, tapi mungkin serak ke apa sebagainya, itu bagi sebagian orang kata alah sampai serak-serak tak payahlah, duduk senyap tidur je contohnya. Tapi bagi tuan-tuan yang tetap juga istiqamah untuk membaca ya, itu akan menjadi sebagai satu asbab ataupun sebagai satu ganjaran Ustaz ya, di akhirat nanti ghairu mamnun, tanpa putus. Kita kalau kerja Ustaz, kerja dapat gaji, tak kerja tak dapat gaji. Kan best kan, kalau kerja tak dapat gaji. Tak putus-putus, lepas tu tak kerja dah. Tak berlaku di dunia ini, berlaku di akhirat nanti. Di sini adalah tempat untuk kita bekerja. Wa amilus solihat ya, pada ayat yang ke-8. Dan seterusnya Allah mengajarkan kepada Nabi, innakum latakfurun, apakah kamu ini, sungguh kamu ni nak kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi ini yaumain, 2 masa, dan menjadikannya andada ya. Apakah kamu nak menjadikan, kamu kufur kepada Tuhan yang hebat, menjadikan bumi dan juga menjadikan seteru kepada pencipta. Pasal kita tahu Ustaz ya, tak ada siapa yang boleh cipta bumi ini. Nak cipta COVID-19 pun tak mampu. Ada orang kata oh ni konspirasi lah apa sebagainya. Tetapi kita tahu bagi keimanan yang kuat, kita tahu tak mungkin bagi seorang manusia untuk mencipta sesuatu. Ya, kalau dah memang dia makhluk yang hidup ya, maka kebaikan ke mudaratnya itu semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kita pakai teori konspirasi, kata ini daripada US, daripada China lah apa sebagainya. Akhirnya kita tercalar akidah kita dalam memahami perkara ini. Di hujung itu Allah cakap pada ayat 9, zalika rabbul alamin. Inilah ya, itulah Tuhan seluruh alam yang hebat, yang sepatutnya tidak kita kufuri dan juga tidak kita jadikan seteru. Bercakap tentang seteru ataupun sebagai sekutu ini boleh saja dalam bentuk manusia sebenarnya, dalam bentuk ideologi ya, dalam bentuk apa kesukaan kita. Kalau kita suka itu melangkau daripada ataupun sama dengan Allah. Contohnya kita dah bincang dalam surah Al-Baqarah Ustaz ya. Kalau waktu solat dia tengah buat kerja, panggilan azan datang. Kalau dia kata sekejap, nanti saya solat bila dah habis, itu tandanya ada seteru ataupun sekutu kepada Allah. Anda dah. Jangan dibuat begitu kerana ini melambangkan keimanan yang rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah menyatakan pada ayat yang ke-10, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rawasi ini adalah gunung Ustaz ya, min fawqiha, daripada atas. Kalau kita belajar dalam surah Al-Hadid nanti kita akan belajar besi daripada langit. Gunung juga daripada langit. Jadi bagi setengah orang gunung daripada langit kan, sebenarnya rawasiya min fawqiha ini memang Allah bagi gunung ni siap-siap Ustaz. Tak ada pula kita dapat sejarah bahawa gunung ini tiba-tiba je naik jadi tak. Dia memang dah siap-siap ada, dan ianya dihantar daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara, besi tidak boleh dicipta dan juga gunung yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-10. Wa baraka fiha, dan Allah memberkati kepadanya, wa qaddara fiha, dan menentukan aqwatiha. Menentukan aqwatiha ini maksudnya ialah ekologi makanan Ustaz. Ya, ekologi makanan maksudnya kan kalau kita makan ayam makan jagung dapat air dan sebagainya. Itu semua sistem yang ada itu dinamakan sebagai aqwataha ya, dalam ayat ini fi arba'ati ayyam sawa lisailin, iaitu dalam 4 masa dengan tepat bagi orang-orang yang memerlukan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang memerlukan ekologi kehidupan dalam hidup ini. Jadi bila kita lihat pada ayat yang ke-9 10 ini, kita nampak panjang Ustaz ya, penciptaan bumi dan juga dengan gunung-gunung dan juga sistem makanan. Jadi mungkin ada yang tertanya mengapa panjang sangat, kan dalam surah Yasin surah 36 kita baca Allah nak jadikan kun fayakun. Di sini ada pula 2 hari 2 masa dan 4 masa combine jadi
6 masa. Ini yang kita belajar dalam surah As-Sajdah, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Jadi apakah pelajarannya? Pelajarannya nak menunjukkan bahawa Allah buat dengan teliti, satu, dan tidak tergesa-gesa. Sebenarnya memang Allah buat dalam kun fayakun, tapi Allah nak beritahu kepada kita dalam hidup kita ini, nak membina iman, nak selamat, kita jangan tergesa-gesa dan kena buat dengan teliti. Sama baca Quran Ustaz ya. Betul, Ustaz. Kena teliti. Ada orang yang dia macam mana Ustaz ya, kalau bab tak teliti baca Quran ni macam mana contoh tu? Dia maksudnya litar pukang lah. Litar pukang. Litar pukang. Asal bunyi je. Contoh yang dia baca siap tegur orang lagi. Itu memang kita masuk masjid tu Safas, penonton sekalian, kita cari siapa yang bunyi suara baca mengaji tu. Tengok orang sebelah tu tak bergerak mulut dia. Tiba-tiba tahu bila Sadaqallah, memang dia mengaji rupanya. Tak gerak mulut. Dulu saya sebenarnya pernah buat gini Ustaz ya. Bukan setiap hari. Dulu pasal apa saya ingatkan itu cara apa baca yang lebih apa, lebih makam tinggi kan. Rupanya salah Ustaz ya. Salah ya, jangan buat-buat tuan-tuan ya. Kita kena tunaikan hak dia. Betul, Safas. Bunyi itu kena keluar. Dan kalau katakan baca dekat masjid Ustaz, kita tak boleh baca kuat-kuat sangat kan. Betul, tapi masih lagi makhraj tu kena jelas. So jadi apa nasihat Ustaz sebenarnya? Sebab itu ambillah semangat Ramadan ini, kita ambil semangat Nabi SAW. Sayyidina Jibril alaihissalam datang kullil lailah kan, datang setiap malam Ramadan, wa yatadarrusuna, dia bertadarus al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil semangat Ramadan ini untuk kita tadarus, kita semak. Tak apa Safas, walaupun satu surah, walaupun satu halaman, tapi kita betulkan bacaan kita. Ada orang yang menyemak bacaan kita kan. Macam saya baca ni Safas semak. Salah Safas bagi tahu. So kurang-kurangnya 2 orang. Ya betul. Kan, jadi ambil semangat Ramadan ini untuk kita perbetulkan bacaan kita insya-Allah taala. Mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah. Dan suara tu suara jelas Ustaznya. Jelaskan walaupun suara. tak payahlah kuat sangat. Betul. Tapi jangan sampai jadi macam tadi lah kan. Dia pasal awalnya Ustaz, dululah saya buat kan. Mengapa? Pasal tak nak kacau orang sembahyang. Betul lah. Semua rasa macam okey ni kan. Tak okey Ustaz ni. Tak boleh. Tak boleh. Sekurangnya kita sendiri dengar kan. Macam selalu tak apa. Thummastawa ila sama. Boleh? Ya, jadi itu nasihat penting kita dah nak sampai di pertengahan hujung Ustaz ya. Ramadan kita harapkan kita menunaikan hak, dan inilah tabiat yang kita nak bawa sampai ke hujung Ramadan dan selepas daripada Ramadan, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama, kita berusaha belajar dan memahami bahasa Arab kerana ia adalah bahasa Al-Quran. Kita kena laburkan masa dan duit kalau perlu untuk Quran. Yang pertama. Yang kedua, kita amalkan doa memohon ditetapkan iman dan Islam dalam kehidupan. Jangan beri alasan dalam hidup kita bahawa tak boleh, susah dan sebagainya. Yang ketiga, tetap dalam beribadah, sentiasa memohon ampun dan menunaikan zakat. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Safas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di pertengahan Ramadan ini ya Allah, tangan kami tadahkan, doa kami titipkan, memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, pasangan kami, anak-anak kami, muslimin muslimat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah, untuk kami benar-benar bersahabat dengan Al-Quran, menyuburkan hati kami dengan Al-Quran kalamullah. Ya Allah, jadikan Al-Quran teman hidup kami, mati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran pakaian kami ya Allah. Jadikan Al-Quran penguat kehidupan kami. Jadikan Al-Quran petunjuk dan hidayah buat kami ya Allah. Lapangkan dada kami mempelajarinya ya Allah. Fasihkan lidah kami menyebut kalimah-kalimahnya ya Allah.
Jadikan telinga kami telinga yang senantiasa seronok mendengar bacaannya ya Allah. Hati kami hati yang senantiasa rindu ya Allah untuk membacanya, memahaminya, menelusuri maknanya, memahami isi kandungnya dan mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini agar Allah pimpin keluarga kita dan terus menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh, ganjarannya tidak putus. Ini yang kita ingin, banyakkan amal kita dalam bulan Ramadan dengan infak tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan yang ingin menyumbang, dapatkan nombor di atas skrin ini. Kita doakan dengan sumbangan tuan-tuan ini dikira sebagai amal soleh yang ganjarannya tidak putus, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, terus bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.